Okey, tak apa. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum bi sajidin. Amin. Okey, Ustazah teruskan dengan topik kita pada hari ini, iaitu topik yang baru, usahawan kita. Daripada tema yang sama. Okey, tema bentar ya. Daripada tema ekonomi usahawan dan pengurusan kewangan. Maksudnya kita masih lagi dalam topik keusahawanan ataupun yang berkaitan dengan ekonomi kewangan. Okey. Jadi kita hari ini akan teruskan dengan unit yang kedua daripada tema tadi. Okey, unit 23 usahawan kita. Okey. Jadi dekat sini macam biasa Ustazah nak minta daripada kalangan awak untuk membacakan teks yang ada ni. Boleh? Okey. Siapa yang volunteer nak baca untuk petikan yang pertama ni? Saya. Okey, boleh baca yang ni? Yang mana? Baca yang ni dulu. Okey. Okey. Puan Azizah, Encik Sylvan dan Puan Tan terlibat dalam rangkaian urus niaga bunga. Mereka mempunyai peranan yang berbeza tetapi saling bekerjasama. Okey. Okey, teruskan dengan yang bawah ni. Maklumat tersurat. Boleh Izzah? Maklumat tersurat. Okey. Pemilik ladang mawar Puan Azizah. Okey. Ladang luas dan moden, mendapat hasil yang banyak. Ramai pekerja. Okey. Tahu? Jadi kalau kat sini tersurat tu yang kita nampak. Jadi bila maklumat tersirat dia yang kita tak nampak, contoh kan yang pertama tadi. Okey, ini adalah berkaitan dengan bercerita berdasarkan gambar untuk menjelaskan dan membanding beza maklumat. Okey, untuk tahun 3, topik yang perlu awak laksanakan ialah bagaimana nak membezakan antara dua maklumat. Betul? Maklumat yang seakan sama tetapi dia berbeza dari segi maklumat tersurat dan juga tersirat. Okey, jadi kat sini awak kena cuba keluarkan yang tersurat dia telah berikan yang kita boleh nampak apa yang kita dapat ataupun hasil daripada perniagaan Puan Azizah dan juga Encik Selvan ni. Okey. Jadi kat sini maklumat yang kita boleh nampak pemilik ladang mawar ni, okey, pemilik ladang ni ialah Puan Azizah. Okey. Kemudian daripada ladang Puan Mawar ni, Puan Azizah ini ialah yang kita boleh nampak ladang dia luas dan juga moden. Okey. Bila luas dan juga moden, kita boleh nampak dekat situ sekejap. Okey, bila kita satu tempat ataupun ladang untuk orang yang mendalami dalam bidang perniagaan ataupun penternakan ataupun perladangan, bila kawasan dia luas ataupun lapang, jadi hasil tersirat dia, maklumat tersirat sini ialah mendapat hasil yang banyak. Okey. Kalau kawasan dia sempit, kawasan dia sempit, maka hasil yang didapat sedikit lah kan. Dia kontra ataupun sebaliknya. Okey. Kemudian ramai pekerja. Okey, tersurat dia ialah ramai pekerja. Jadi dekat sini maklumat tersirat dia apa? Siapa boleh bagi idea? Kita berkongsi idea.
Boleh? Bila ramai pekerja, perusahaan ataupun ladang Puan Azizah ini beroperasi dengan bagus ataupun dapat dilaksanakan dengan cepat, kan? Betul tak? Contoh Puan Azizah ni bekerjasama dengan Encik Silvan. Encik Silvan pengedar bunga. Jadi dia mendapatkan bunga tersebut daripada Puan Azizah. Okay? Maksudnya Puan Azizah ni dia yang menghasilkan bunga, tetapi Encik Silvan ni dia mendapatkan bunga daripada Puan Azizah ataupun sebagai apa kita sebut dipasarkan oleh Encik Silvan. Okey, tetapi Encik Silvan akan membelinya daripada Puan Azizah. Okey, kemudian menjaga kualiti. Okey, menjaga kualiti. Supaya apa? Kita perlu menjaga kualiti sesuatu barang supaya dapat menarik pelanggan. Okey, baru-baru ni kita ada Shopee 99 kan, betul tak? Ataupun Lazada. Contoh kalau awak nak beli barang kalau tak berkualiti, contoh barang tu kemik, pecah, hancur, dah rosak. Jadi dapat tarik pelanggan ataupun pelanggan tu akan pergi ke kedai lain. Pergi ke kedai lain. Kita akan cari kedai lain kan, betul tak? Kalau kualiti dia dah tak cantik, siapa nak beli kat kedai tu, betul? Sebab kita takut kita rugi kat situ. Kita dah bayar tapi kualiti dia tak terjaga. Okay, ini yang dinamakan maklumat tersurat yang kita nampak kualiti tu cantik ataupun tidak. Jadi maklumat tersurat kat situ yang kita boleh simpulkan kalau tak cantik ataupun buruk ataupun rosak, pelanggan dia lari. Contohlah juga kalau kita beli barang kan. Sama juga dengan ladang mawar Puan Azizah ni. Kalau kualiti bunga tu rosak ataupun layu ataupun dah warna coklat, dah kering, jadi tak bolehlah Encik Silvan ni nak beli daripada Puan Azizah kan. Okey, jadi dekat sini seterusnya pelbagai jenis dan warna bunga. Okey, bila terdapat pelbagai jenis ataupun warna bunga ros, maksudnya ada banyak yang kita boleh pilih kan. Okey, jadi dekat situ pelanggan dapat memilih variasi bunga ros. Okey, jadi banyaklah pilihan dia kan kalau pelanggan nak beli. Kalau ada satu jenis sahaja bunga ros, pelanggan pun tak berkenan nak beli kan. Sebab apa? Sebab minat kita berbeza-beza. Kalau kita nak warna merah, nak warna pink, nak warna purple, jadi kena ada banyak pilihan. Kalau ada satu pilihan je, pelanggan pun tak boleh nak buat pilihan melainkan membeli satu warna sahaja. Okey, kemudian ini daripada pengedar bunga. Okey, Encik Silvan mendapatkan bunga tu daripada ladang Puan Azizah kan. Jadi untuk dia edarkan bunga tu ataupun dia menjual bunga tu, dia memerlukan apa? Van yang besar. Okey, kalau van tu kecil, jadi muatan dia sedikit lah. Okey, jadi Encik Silvan ni perlu melabur sedikit untuk mendapatkan hasilan yang lagi banyak. Betul? Kalau van kecil, dia boleh bawa sedikit. Okay? Kalau van dia besar, boleh membawa banyak muatan. Maknanya banyak flower bouquet ni dia boleh bawa. Okay? Okay, kemudian van dilengkapi kabin sejuk. Okay, untuk bunga ros, dia sesuai dengan iklim ataupun cuaca yang sejuk. Okay, tak macam bunga lain. Okay, bunga ros ni dia sangat sensitif, dia tak boleh terlalu panas. Okay, jadi memerlukan cuaca yang sejuk. Jadi van dilengkapi kabin sejuk. Dekat sini kita boleh tulis supaya kualiti bunga ros dapat dijaga dengan sepenuhnya. Okay, dapat segar sentiasa. Okey, kemudian van mengambil bunga awal pagi. Okey, tujuan bunga diambil pada awal pagi ialah supaya bunga sentiasa segar. Okey, kalau waktu tengah hari ataupun petang cuaca yang terlalu panas,
menyebabkan bunga menjadi layu, jadi tak cantik. Nanti customer ataupun pelanggan dia dah reject, tak nak bunga yang dah layu. Okay, kemudian menghantar bekalan bunga mengikut jadual. Okay. Contoh kalau kita kalau biasanya untuk macam ni dia pre-order ataupun tempahan, dia buat tempahan dulu. Kalau dia tak tempah, jadi sebab dia memerlukan bekalan untuk membuat bunga kan. Jadi Encik Selvan perlu mengambil daripada Puan Azizah. Dia perlu membuat tempahan dahulu daripada Puan Azizah. Sebab apa? Bunga ros dia tidak tahan lama. Jadi bila kalau kita tak tempah, bunga ni kita potong ikut sesuka hati kita, jadi dia tak akan cantik, dia tak akan bertahan dengan lama. Okay? Jadi dia perlu hantar bekalan bunga ni ikut jadual. Jadi kena tempah lah. Okay? Kemudian penjual bunga Puan Tan. Tadi pengedar bunga iaitu Encik Selvan, dia akan hantar bunga tu kepada penjual bunga Puan Tan. Okay? Maknanya dia akan hantar, Encik Selvan ni akan hantar bunga-bunga tersebut di kedai-kedai bunga yang membuat gubahan bunga. Contoh, kalau bunga ni biasanya awak akan nampak kalau orang menyambut hari jadi ataupun hari lahir lah, ataupun anniversary dan sebagainya, betul? Jadi customer akan mendapatkan pembelian tersebut di kedai Puan Tan. Okay? Kedai yang luas dan menarik supaya apa? Memberi keselesaan kepada pelanggan. Okay. Jadi untuk menjual bunga memerlukan kawasan yang luas. Kalau kawasan yang kecil, ditakuti bunga tersebut mudah layu ataupun tidak ada serinya untuk pelanggan datang ke kedai tersebut. Okey, harga jualan berpatutan. Perlulah mengikut harga yang standard ataupun harga yang berada di pasaran. Okey, tidak terlalu mahal dan berpatutan mengikut jenis bunga tersebut. Jualan bunga segar supaya kualiti terbaik dan dijaga. Perkhidmatan penghantaran ke rumah pelanggan ataupun kita boleh sebut sebagai COD ataupun kalau kita boleh tengok JNT ataupun apa lagi. Ataupun mungkin kedai ini boleh membuat jualan penghantaran secara terus melalui pekerjanya, bukan melalui JNT ataupun apa lagi untuk penghantaran barang tu. Jadi dia boleh menggunakan khidmat pekerja dia sahaja untuk menghantar barang kepada pelanggan. Okey, ni antara maklumat maklumat tersurat dan juga tersirat. Okey, biasanya dalam soalan ada bentuk yang macam ni yang mana awak kena keluarkan. Okey, daripada petikan. Okey, seterusnya kita masuk kepada kemahiran membaca. Okay. Kemahiran ni perlu membaca cerita dengan gaya penyampaian yang sesuai. Jadi Ustazah akan petik nama masing-masing. Okay. Setiap orang akan membaca teks yang Ustazah suruh awak membacanya. Sebab apa? Supaya Ustazah dapat kena pasti murid Ustazah boleh kuasai tahap kemampuan membaca awak di tahap yang macam mana. Saya nak. Okey, Ustazah mulakan dengan Izzah sebab dia dah volunteer yang pertama. Okey. Izzah boleh baca yang ni daripada Jimmy. Jimmy, kawan Zara sedang membaca cerpen di ruang tamu rumahnya. Okey, kemudian yang ni. Yaya melepaskan nafas lega. Perbincangannya dengan pihak hotel telah membuahkan hasil. Walaupun kepenatan, beliau tetap kepejabat. Semangatnya kian berkobar-kobar setelah salah sebuah hotel di Kuala Lumpur memintanya membekalkan kuih bulan kepada hotel tersebut. Okey. Okey, kemudian ini adalah berkaitan dengan kuih bulan. Kuih bulan tu siapa tahu dia kuih dia macam mana? Saya tahu. Okey, kuih bulan ni macam ni yang awak boleh nampak dekat sini. Kuih bulan ni sebenarnya adalah berasal daripada kaum Cina kan, betul tak? Dia akan sambut satu perayaan ataupun sempena sambutan bagi kaum Cina yang mana mereka akan membuat kuih ni
Kan macam kita untuk raya kita buat kuih raya kan. Begitu juga dengan kaum Cina yang mana mereka akan membuat kuih bulan. Itu untuk kaum Cina. Okay, nama dia kuih bulan ataupun moon cake tak silap Ustazah kalau dalam bahasa Inggeris dia. Okay. Jadi ini adalah perusahaan yang dibuat oleh orang Melayu ataupun kaum Melayu sendiri kan, kaum kita. Okay. Sangat jarang kaum kita boleh membuat kuih tradisional bagi orang kaum Cina. Okey, kita teruskan kepada perenggan yang kedua. Siapa yang nak baca? Saya. Okey, Ishraq boleh teruskan baca. Bismillah. Yaya teringat akan kenangan 5 tahun yang lalu. Permulaan kejayaannya pada hari ini. Okey, Yaya, sambung yang ni, tolonglah. Ishraq. Yaya, tolonglah buatkan kakak kuih bulan. Bukan kakak tidak mahu membelinya di kedai, tetapi kakak mahu merasa kuih bulan daripada air tangan Yaya. Rayu Syirah kakak Yaya. Okey, jadi dekat sini dia buat kuih bulan ni sendiri kan, betul tak? Dia belajar sendiri, dia buat sendiri. Okey, kalau kita nak makan kuih daripada air tangan kaum Cina, boleh. Tetapi kita kena tahu tahap kebersihan dan juga kesucian daripada kedai tersebut. Sebab kita tak tahu orang kaum Cina tersebut dia menggunakan perkakasan yang bersih daripada najis. Bukan najis tahi yang awak tahu tu. Najis daripada hinzir kan, betul tak? Kita kena jaga daripada kesucian. Kalau kita nak makan yang baik, yang akan masuk ke badan kita kan, kita kena pasti suci ataupun tidak. Jadi bila kaum Melayu yang berkemahiran untuk membuat kek seperti ini, membuat kuih, jadi kita rasa selamat untuk kita makan. Okey. Perenggan yang seterusnya. Akasha ada Akasha? Okey, Adwa boleh baca? Adwa? Suara Adwa tak dengar tu. Yang lain boleh dengar suara Adwa? Ataupun Ustazah je yang tak dengar? Tak. Mungkin earphone awak ada problem tu, Adwa. Boleh? Okey, tak apa Adwa. Nanti kalau awak dah ready, dah boleh ni, kita panggil Adwa pula. Okey, Naufal? Naufal ada, Naufal? Rasa macam ada. Nama dia ada. Okey, Ustazah nak pesan, macam tadi Ustaz Syahrul ada kata dalam, bagi pesanan, sedikit pesanan dalam perhimpunan, betul? Jadi, Ustazah nak lepas ni kelas online ataupun kelas PDPR, mana-mana guru pun sila buka kamera awak. Okey? Kalau mic awak tak buka pun sebab Ustazah tak suruh awak bercakap kan. On kamera awak supaya Ustazah tahu keberadaan awak. Okey? Kalau awak sekadar hadir tapi awak tak ada pun dekat situ, jadi Ustazah tak tahu awak sebenarnya ada ke tak kat situ. Okey? Naufal boleh? Boleh. Okey, Naufal baca yang ni, yang biru ni. Baca yang mana? Baca yang ni, Ustazah bagi tanda biru ni. Tidak nak bisa ni. Boleh? Saya nampak. Okey, teruskan. Baiklah Kak. Boleh? Baiklah Kak. Baiklah Kak. Yaya akan? Saya akan cuba membuatnya. Yaya akan membuat kuih
bulannya paling sejuk untuk kakak. Okey. Kata Yaya kepada kakaknya sambil tersenyum. Okey. Kemudian perenggan yang berikutnya. Akasha ada Akasha? Adu dah boleh dah? Dah. Okey. Boleh Adu baca? Roda Yaya memutar. Yang mana? Okey, baca yang Yaya memutarkan. Yaya memutarkan rodanya perlahan-lahan. Dia menuju ke bilik lalu membuka komputer riba. Yaya menghubungi rakannya dari negara China. Rakannya mengajar Yaya cara-cara membuat kuih bulan. Okey, maknanya Yaya ni belajar daripada rakannya. Okey, kaum Cina daripada negara Cina tu. Maknanya resepi tu asal daripada China sendiri. Okey, jadi Yaya dia mahir membuat kuih bulan ni daripada tunjuk ajar daripada rakannya. Okey, Sabrina. Sofia, baca yang ni. Boleh baca yang ni? Ya. Sofia baca setelah membeli. Setelah membeli semua bahan yang diperlukan, Yaya mula membuat kuih bulan berpandukan resepi yang diberi oleh rakannya itu. Setelah siap, Yahya menghidangkan kuih bulan tersebut kepada kakaknya yang sedang sarat mengandung. Okey, mungkin kakak Yaya ni teringin ataupun mengidam untuk memakan kuih bulan kan. Jadi kakaknya meminta Yaya untuk membuatkan kuih bulan tersebut. Okey, kemudian perenggan yang seterusnya. Wah, sedaplah kuih bulan ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Yaya. Pandai Yaya membuatnya. Okey. Nanti kakak akan memuat naik gambar kuih bulan ini ke laman sosial. Kakak hendak tunjukkannya kepada rakan-rakan kakak, kata Shima kepada Yaya. Okey, dekat sini tadi kita belajar tersurat dan tersirat, betul? Jadi ayat tersuratnya ialah kakak hendak tunjukkannya kepada rakan-rakan kakak. Okey, ini ayat tersurat yang kita nampak. Dia kata nak tunjukkan dekat kawan-kawannya, betul? Apa tujuan dia nak tunjukkan ni? Siapa tahu? Maknanya dekat sini ada ayat tersirat yang mana kita boleh dapat daripada ayat tersurat tersebut. Siapa tahu? Apa tujuan dia nak tunjukkan kepada kawan-kawan kakak dia tu? Siapa boleh bagi idea? Macam contoh awak tangkap gambar awak upload dekat Instagram, dekat Facebook, awak tunjuk dekat kawan awak by WhatsApp. Maksudnya untuk apa awak tunjuk gambar awak tu? Untuk mentah. Tujuannya kita nak tunjukkan sesuatu yang kita ada, betul tak? Contoh kakak kepada Yaya ni, dia membantu Yaya untuk mempromosikan penjualan kuih bulan, betul? Ini yang kita dapat daripada ayat tersurat tersebut. Ayat tersiratnya, kakak ingin mempromosikan kuih bulan oleh Yaya. Okay? Jadi bila dipromosikan kuih bulan tersebut, sedikit sebanyak nanti ada rakan-rakan dia yang ingin membeli daripada produk yang Yaya buat tersebut. Okay? Ini antara contoh Ustazah bagi ayat tersurat dan juga tersirat. Okey, yang seterusnya Akasha.
Kasha? Kasha ada? Okey, Syakil ada Syakil? Ada. Okey, Syakil baca Syakil. Pada keesokan harinya, rakan-rakan kakaknya datang ke rumah. Okey. Sekali lagi Yaya menghidangkan kuih bulan kepada tetamunya. Okey. Yaya berasa bangga setelah dipuji oleh mereka. Okey. Sebelum pulang, beberapa orang tetamunya telah menempah kuih bulan daripadanya. Okey, betul. Jadi dekat situ ini antara salah satu promosi yang dibuat oleh Yaya, betul tak? Kita telah belajar berkaitan tema keusahawanan, ekonomi dan juga apa tadi? Saya tak ingat. Okey, bila berkaitan ekonomi, keusahawanan, maksudnya kita ingin menjual sesuatu, betul? Sesuatu barang. Contoh awak nak jual produk awak dekat Shopee, dekat Lazada, awak jual kasut ataupun jual kuih muih dekat Shopee kan? Jadi disebabkan kita dalam tema keusahawanan, maka perlu ada promosi yang kita buat. Contoh, dekat WhatsApp awak wawarkan kepada rakan-rakan awak forward. Saya ada jual kuih, jadi kalau berminat bolehlah beli. Macam tu kan, itu antara satu promosi. Okey, macam Yaya dipromosikan kepada rakan-rakan kakaknya. Okey. Melalui promosi yang dibuat oleh kakak Yaya, rakan-rakannya telah berminat dan datang ke rumah. Okey. Jadi di situ maknanya promosi yang dijalankan oleh kakak Yaya tersebut membuahkan hasil. Okey. Jadi dekat situ kawan-kawan kakak Yaya tersebut memuji. Okey, memuji kesedapan kuih bulan tersebut. Okey. Jadi sebelum pulang beberapa orang tetamu telah menempah kuih bulan daripadanya. Maknanya sedaplah kan kuih bulan tersebut. Jadi dekat sini adalah titik permulaan bagi Yaya bagaimana produk dia tersebar pada rakan-rakan dia. Okey, kemudian seterusnya Ustazah nak minta Zarif, ada Zarif? Okey, siapa yang boleh bantu Zarif? Ashraf, ada Ashraf? Saya. Okey, Ashraf baca. Boleh Ashraf? Okey, siapa nak bantu Ashraf? Saya. Okey, boleh baca. Dari situlah perusahaan kuih bulan miliknya bermula. Okey. Tidak lama kemudian kuih bulan buatannya tular di media sosial. Okey. Akhirnya perusahaannya mula berkembang dan mempunyai beberapa buah cawangan kedai menjual kuih bulan. Okey. Kini kuih bulan buatan Yaya semakin popular. Okey. Kuih bulan tersebut boleh dibeli secara dalam talian di kuihmuih.com.my. .my. Okey, jadi ini bentuk kuih-kuih yang dijual oleh Yaya. Okey. Jadi kalau awak nak cuba bolehlah. Tekan link ni ataupun tekan link yang dibagi ni kuihmuih.com.my. Okey, jadi ada pelbagai variasi ataupun perasa kuih muih, kuih bulan. Okey, ada toffee kopi, ada Oreo, ada red velvet, ada jet emas, pandan dan bijian hitam. Okey, ada banyak. Okey, jadi dekat sini bagaimana
perusahaan Yaya bermula daripada promosi yang sedikit daripada kakaknya. Okay. Lepas tu kemudian rakan-rakannya. Jadi akhirnya telah membuahkan hasil yang mana kuih bulan tersebut telah tular di media sosial. Okay, maknanya kalau awak dekat Facebook ataupun Instagram, awak boleh promote produk awak. Okay. Kalau nak jual sambal ataupun keripik ataupun sebagainya. Jadi boleh gunakan media sosial ni sebagai platform untuk awak mempromosikan produk awak. Okay. Okay. Jadi kemudian kita masuk kepada muka surat seterusnya iaitu kemahiran menulis. Okay. Ini adalah latihan ataupun aktiviti yang awak nak kena buat untuk tugasan pada hari ini. Jadi untuk latihan ini ialah awak kena menghasilkan draft. Okay, draft sebenarnya dia dah beri kat sini. Okay, dia dah beri pendahuluan. Kemudian dia dah bagi isi yang bagi perenggan pertama. Perenggan pertama ialah perenggan yang ni. Ini adalah perenggan pertama. Okay, yang ni ialah perenggan yang kedua. Kemudian yang ni perenggan ketiga. Okay. Perenggan keempat. Okay, ni dah perenggan kelima. Dan akhir sekali ialah perenggan ke-6. Jadi untuk perenggan pertama dan juga ke-6 ni, okay, yang ni, dia telah berikan dalam bentuk perenggan. Okay, jadi awak salin je. Ustazah nak awak hasilkan bagi perenggan kedua hingga ke-5. Okay, lengkapkan jadi satu karangan. Tulis dalam buku awak pendahuluan, perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat, 5 dan juga 6. Okey. Ustazah nak awak tulis jawapan awak dalam buku penulisan awak. Kemudian hantar melalui WhatsApp kepada Ustazah ataupun di Google Classroom. Okey. Snap jawapan awak. Kalau awak tak snap, tak hantarkan pada Ustazah ataupun Google Classroom, Ustazah tak boleh detect awak buat kerja Ustazah ataupun tidak, awak faham ataupun tidak. Okey. Sebab kita akan menjalani ujian penggal pada bulan Oktober ni. Jadi Ustazah nak awak cuba buat karangan ni. Okay. Draft dia dah beri kat sini. Jadi awak kena selesaikan. Okay. Untuk perenggan yang kedua ni dia dah beri kat isi dia. Okay. Kalau tengok daripada gambar ni berlaku pada musim kemarau. Okay. Kawasan sawah padi menjadi kering. Okay. Kemarau tu apa maksud dia? Tiada air ataupun sukar mendapatkan air yang mana hujan turun dengan sedikit sahaja ataupun mungkin gerimis saja. Jadi jarang ada hujan. Kemudian kawasan padi menjadi kering. Okay. Kenapa jadi kering? Sebab kekurangan air. Okay. Jadi kurang air, sawah padi kering, jadi padi tidak dapat tumbuh dengan baik. Kemudian membawa hasil lumayan kepada Encik Faizal. Kemudian giat mencari ikan di sawah padi. Okay. Selain di sawah padi tu, untuk penanaman padi, awak boleh membeli ikan kan di sawah. Ataupun mungkin ikan tu hasil daripada alam, yang mana ikan tu datang sendiri ke sawah. Okay. Jadi awak boleh cari ikan di sawah. Okey, kemudian menangkap ikan dengan kawan. Okey, menggunakan sekat ikan. Kemudian mendapat pelbagai jenis ikan air tawar. Kemudian memasukkan ikan ke dalam kolam khas untuk menghilangkan bau lumpur. Okey, ini adalah cara macam mana untuk menternak ikan di sawah. Kemudian jual ikan di pasar tani. Ramai penggemar ikan air tawar. Okey. Awak boleh senaraikan kat sini apa jenis ikan, apa sahaja jenis ikan air tawar. Contoh, ikan puyuh, ikan sepat, ikan haruan, ikan keli, belut. Okay. Jadi itu ikan-ikan yang boleh kita dapatkan daripada sawah ataupun ikan yang kita dapat tuai daripada sawah tersebut. Okay. Ikan air tawar menjadi tumpuan orang ramai. Kerana apa? Kerana ia sukar didapatkan. Okay. Awak boleh tulis kat situ supaya perenggan awak jadi panjang dengan harga yang berpatutan. Okay. Sekilo berapa ringgit awak boleh letak kat situ. Sekilo RM10 ataupun RM15 yang terpulang pada awak. Kemudian
Hasil daripada tangkapan tersebut boleh menghasilkan ikan kering ataupun ikan perkasam. Okey. Macam mana ikan kering dan juga ikan perkasam dihasilkan? Okey, ikan kering perlu dijemur di matahari. Okey. Manakala ikan perkasam pula perlu diperam dengan beras dan juga asam keping untuk perap ikan tersebut. Okey. Kemudian dibantu oleh isterinya. Okey, ini adalah awak boleh berikan wataknya di sini. Contoh Encik Faizal. Awak letak di sini wataknya Encik Faizal dibantu oleh isterinya untuk mengeringkan ikan kering dan juga membuat perkasam. Okey. Pembuatan ikan kering dan juga perkasam mendapat sambutan menggalakkan. Okey, dan kemudian semakin popular. Daripada sini, oleh kerana kita dalam tema keusahawanan, awak boleh tulis kat situ. Encik Faizal memasarkan produk ikan kering dan juga ikan perkasam di laman sosial dan juga di platform Shopee ataupun jualan atas talian. Awak boleh tulis di situ. Encik Faizal menjual ataupun mempromosikan produk ikan kering dan ikan perkasam di atas talian. Okey. Yang pada akhirnya ia semakin popular dalam kalangan ataupun dalam kalangan masyarakat kita. Okey, jadi untuk itu sahaja untuk tugasan awak pada hari ini. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 162. Jadi ada soalan yang awak ingin kemukakan pada Ustazah? Okey, ada soalan ke? Saya tak ada. Okey, yang lain? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Okey. Jadi Ustazah nak pesan supaya awak selesaikan tugasan yang Ustazah telah berikan sebelum ini. Okey. Jangan lupa siapkan dan hantar pada Ustazah. Okey, sebagai bukti kehadiran awak dalam kelas PDPR. Okey. Jadi untuk itu sahaja daripada Ustazah. Okey, jumpa lagi pada hari akan datang pada hari Khamis. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ustazah bagi kat grup ke? Untuk apa? Tugasan ke? Untuk tugas Ustazah akan berikan juga tapi lambat sebab Ustazah kena tunggu video ni upload dulu. Okey. Okey.